Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan mengenai proses pelaksanaan pembubaran perkahwinan iaitu fasakh menurut enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Sebelum saya membentangkan dengan lebih lanjut mengenai fasakh, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya. Saya Nur Ain Syafiqah binti Abdul Jalil bersama rakan-rakan kumpulan yang lain iaitu Nur Aisyah Ashura binti Nasruddin dan Wan Arina binti Zaili. Baiklah, ini merupakan kandungan yang akan dibentangkan. Yang pertama sekali ialah pengenalan fasakh. Yang kedua, syarat-syarat fasakh. Yang ketiga, prosedur fasakh. Yang keempat, contoh isu dan enakmen berkaitan dengan fasakh. Yang kelima, kesan dan kepentingan. Dan yang keenam, kesimpulan serta rujukan. Baiklah, pertama sekali saya akan menerangkan apa itu konsep fasakh. Fasakh pada bahasa bermaksud batal, manakala menurut istilah pula pembubaran perkahwinan disebabkan oleh sesuatu keadaan yang diharuskan oleh hukum syarak dengan diadili oleh kuasa mahkamah syariah. Fasakh juga merupakan istilah dalam Undang-Undang Keluarga Islam yang merujuk kepada proses penamatan atau pembubaran perkahwinan di antara suami dan juga isteri. Proses fasakh ini juga melibatkan tindakan mahkamah syariah untuk membubarkan perkahwinan apabila terdapat masalah atau keadaan yang memerlukan dan memudaratkan pasangan tersebutlah. Fasakh juga merupakan salah satu mekanisme undang-undang Islam yang digunakan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan perkahwinan serta melindungi hak-hak individu dalam situasi ataupun keadaan-keadaan tertentu. Baiklah, secara keseluruhannya, fasakh ini merupakan melepaskan atau menghentikan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri setelah diminta cerai oleh isteri melalui pengadil iaitu hakim. Fasakh ini juga hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berkuasa sahaja seperti hakim dan kadi apabila terdapat sebab-sebab tertentu seperti kehilangan suami tanpa diketahui keadaannya sama ada hidup atau mati, atau salah seorang daripada suami atau isteri murtad dan sebagainya. Seterusnya, Baiklah, seterusnya ialah hadis mengenai penceraian. Nabi SAW dalam sebuah hadis bersabda, tidak ada perkara halal yang dibenci oleh Allah selain daripada talak, dan mana-mana wanita yang meminta talak daripada suaminya tanpa sebab yang sepatutnya maka haram ke atasnya bau syurga. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa jenis penceraian. Yang pertama ialah talak, hulut, fasakh dan juga li'an. Jadi antara keempat-empat ini merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kami tekankan dalam pembentangan ini ialah mengenai dalil fasakh lah antara penceraian. Okay, secara amnya, peruntukan khas berhubung pembubaran perkahwinan secara fasakh tidak diperuntukkan dalam Al-Quran. Meskipun demikian, keharusan fasakh dapat diperhatikan dalam beberapa ayat, antaranya surah Al-Baqarah ayat 231 yang bermaksud, dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu sampai idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Secara keseluruhannya, dalil fasakh ni adalah untuk memberi kebebasan atau memberi kebebasan supaya suami ni tidak menzalimi para isteri mereka. Jadi kita dalil fasakh ni boleh digunakanlah untuk penceraian. Okey, seterusnya
Okey, baiklah. Seterusnya ialah syarat-syarat fasaq. Okey, menurut pendapat mazhab Syafi'i, syarat sah fasaq ni ada dua perkara, iaitu yang pertama, tidak sah fasaq nikah itu jika dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, dan yang kedua, keterangan atau bukti yang diberikan mestilah disaksikan oleh dua orang lelaki atau pengakuan bahawa kecacatan seperti mati pucuk atau dengan cara berganti-ganti dengan sumpah. Okey. Antara syarat-syarat untuk membolehkan seseorang isteri itu menuntut fasaq, yang pertama ialah ketidakupayaan fizikal atau seksual. Okey, kecacatan yang berkaitan dengan alat kelamin ini menghalang daripada berlakunya persetubuhan. Contohnya, bagi lelaki yang telah terpotong zakar atau mati pucuk atau tidak ada buah zakar. Manakala bagi perempuan pula ialah lubang farajnya tersumbat dengan daging ataupun dengan tulang. Okey, seterusnya ialah penyakit kronik atau jangkitan yang serius. Sebagai contoh, penyakit kusta, sopa ataupun HIV yang memudaratkan perkahwinan tersebutlah. Okey, seterusnya kehilangan akal atau tidak waras. Maknanya macam gila lah suami atau isteri tu tidak dapat memikirkan perkara yang baik, perkara yang betul dan perkara yang salah. Jadi isteri itu berhak untuk menuntut fasaq. Yang keempat, ketidakupayaan untuk memberi sesuatu, sebagai contoh nafkah zahir dan batin, nafkah anak-anak ke dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah hilang keimanan ataupun murtad. Seseorang antara suami atau isteri yang murtad dibenarkan untuk menuntut fasaq kerana suami atau isteri yang murtad ini telah terpesong pegangan agamanya lah. Okey, seterusnya yang keenam, suami atau isteri berhak menuntut fasaq atas dasar isu-isu keselamatan. Sebagai contoh, pukul, dera ataupun tampar dan sebagainya yang menyebabkan fizikal seseorang isteri itu berasa sakit dan menyebabkan kecacatan. Seterusnya, Baiklah, untuk kita menuntut fasaq ada beberapa prosedur yang perlu kita ikutilah. Yang pertama ialah pergi ke mahkamah yang terdekat. Okey, apabila kita pergi ke mahkamah yang terdekat, seperti yang kita tahu, mahkamah yang menguruskan penceraian atau berkaitan dengan perkahwinan ialah mahkamah syariah lah. Perkataan mahkamah ni mempunyai pelbagai fungsi lah sebagai menyelesaikan masalah dan mencari solusi kepada sesuatu perkara atau isu. Jadinya, pergi di mahkamah syariah, isu fasaq ni akan dibicarakan di mahkamah syariah yang diperuntukkan di bawah undang-undang mahkamah syariah di Malaysia. Yang kedua ialah dapatkan borang fasaq di kaunter. Apabila kita pergi ke mahkamah syariah, kita akan pergi ke kaunter utama lah. Kaunter utama tu akan tanyalah kita apa masalah, kenapa nak borang apa, dan kita perlu cakap lah kita perlukan borang fasaq dan sebagainya. Lepas tu kemukakan alasan kenapa tuntutan fasaq ingin dilakukan. Okey, dan dinasihatkanlah juga agar ditulis secara mendalam berkenaan sebab untuk melakukan fasaq supaya proses perbicaraan tu dapat dilakukanlah. Jangan tulis tuntutan tu atau alasan tu tidak logik kerana boleh menyebabkan tidak berlakunya perbicaraan, diabaikan. Okey, seterusnya. Okey, ni antara bukti yang boleh disediakan untuk tuntutan cerai secara fasaq. Yang pertama ialah dokumen. Yang kedua ialah penyata akaun. Contohnya tidak memberi nafkah dan sebagainya. Boleh nyatakan penyata akaun tersebutlah. Gambar jika dia cakap, contohnya isteri menyatakan lelaki tu ada perempuan lain ke, atau gambar lebam-lebam kena pukul. Berikut merupakan antara bukti. SMS, lepas tu resit belanja, contohnya lelaki tu
masalahnya ialah murtad pergi ke tempat yang boleh melemahkan imam. Jadi resit belanja dia tu boleh jadikan bukti juga, dan bukti lain-lain dan juga saksi lah. Saksi contohnya dia nampak sendiri lelaki tu buat apa, suami tu buat apa. Jadi ni merupakan bukti-bukti lah yang boleh disediakan oleh seorang isteri untuk menuntut cerai secara fasakh. Okey, baiklah. Kita masuk kepada isu fasakh oleh pacara Apin bersama Afiq Muiz. Okey, penceraian atau fasakh ni dalam Islam satu perkara yang kita perlu yang perlu diuruskan, dan ia melibatkan persoalan yang paling rumit kerana ia melibatkan emosi yang tinggi kalangan pasangan yang berpisah. Namun perkara ini menjadi tumpuan umum dan disorotkan dalam media massa. Perkara ini juga mencetuskan satu isu sosial yang menimbulkan pelbagai pendapat dan kontroversi. Lagi-lagi Afiq Muiz ni ialah seorang selebriti yang terkenal juga dalam dunia hiburan. Jadinya isu ni menjadi isu yang menarik dan menjadi perhatian ramai yang telah mencetuskan banyak perbincangan dan kontroversi dalam masyarakat Malaysia. Fasakh pacara Apin adalah yang pacara Apin ni seorang wanita yang telah mengemukakan permohonan fasakh terhadap suaminya Afiq Muiz, yang juga seorang individu yang dikenali dalam dunia hiburan. Isu ni menjadi lebih menarik kerana seorang selebriti yang terkenal dalam industri hiburan Malaysia telah mengundang satu masalah kepada isterinya lah, kerana isteri seorang wanita biasa. Wanita biasa ni yang telah mengemukakan penceraian fasakh ini dalam media sosial. Jadinya kes-kes ni akan menjadi satu topik yang hangat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Satu perkara yang kita perlu faham dalam isu ni ialah proses fasakh. Satu proses fasakh ni proses undang-undang Islam yang diaturkan oleh Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia. Ia bukanlah perkara yang boleh diambil ringan, dan ia juga melibatkan pematuhan kepada prinsip-prinsip undang Islam dalam menilai alasan-alasan fasakh. Jadi menurut Undang-Undang Islam, fasakh boleh diterima jika terdapat alasan-alasan yang sah seperti yang telah diterangkan oleh saudari Syafiqah, ketidakupayaan suami untuk memberi nafkah atau perlakuan zalim terhadap isteri. Oleh itu, proses fasakh ni tidak boleh dijalankan sebagai alat untuk membalas dendam atau menghukum pasangan. Dalam kes fasakh pacara Apin bersama Afiq Muiz ni, pacara Apin telah menyatakan bahawa dia memohon fasakh kerana Afiq Muiz tidak memberikan nafkah yang mencukupi dan memperlakukan dia dengan zalim. Ini adalah alasan-alasan yang sah dalam undang-undang Islam, dan mahkamah perlu menjalankan penyiasatan yang sewajarnya untuk menentukan kebenaran dakwaan tersebut. Oleh itu, dalam konteks undang-undang Islam, permohonan fasakh pacara Apin perlu diberikan perhatian yang sewajarnya dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Namun, isu ini menjadi lebih kompleks apabila media sosial dan media massa memainkan peranan dalam menyebarkan maklumat dan pendapat berkenaan dengan isu ini. Terdapat pelbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat mengenai isu ini, dan beberapa pihak mungkin menyokong pacara Apin manakala yang lain mungkin menyokong Afiq Muiz. Jadinya bahaya juga media sosial ini kerana dapat berkongsi pandangan dengan persepsi masyarakat yang lain. Isu-isu peribadi yang melibatkan individu terkenal seringkali menjadi tumpuan dan menjadi liputan yang meluas. Ini boleh menyebabkan isu ini menjadi rumit dan terkesan oleh faktor-faktor luaran seperti tekanan daripada pihak media dan pengaruh masyarakat. Oleh itu, dalam kes seperti ini adalah penting untuk memahami bahawa media massa ini mempunyai peranan yang besar dalam membentuk pandangan masyarakat tentang isu ini. Isu fasakh ini juga mencetuskan perbincangan tentang
isu kesetaraan gender dalam Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia. Terdapat pandangan yang berbeza mengenai sama ada Undang-Undang Keluarga Islam ni memberi perlindungan yang mencukupi kepada wanita dalam kes perceraian atau fasa. Beberapa pihak berpendapat bahawa undang-undang perlu diperbarui untuk memastikan keadilan gender. Itu jantina. Manakala yang lain berpendapat bahawa undang-undang Islam ni sudah mencukupi dalam memberikan perlindungan kepada wanita. Ini juga adalah isu yang perlu diperhatikan dan perlu dibincangkan lebih lanjut oleh pihak berkuasa dan masyarakat. Di atas segalanya, isu fasa pacara Apin dengan Afiq Muiz ni satu isu yang rumit dan peribadi yang melibatkan aspek-aspek undang-undang Islam. Ia juga satu isu yang menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang adil dan bersempena dengan undang-undang dalam menilai setiap permohonan fasa. Jadi media masa dan media sosial ni memainkan peranan penting dalam menyebarkan maklumat dan juga memberikan liputan yang adil dan beretika terhadap isu-isu seumpama ini untuk memastikan bahawa pendapat masyarakat tidak dipengaruhi secara salah. Akhir kata, isu fasa ini adalah satu contoh bagaimana isu-isu peribadi boleh menjadi isu awam yang besar dalam masyarakat, terutamanya apabila melibatkan individu terkenal. Ia mengingatkan kita akan kepentingan dalam memahami undang-undang, mendengar setiap pihak dan memberikan perlindungan yang sebajarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian atau fasa. Okey, seterusnya. Okey, ini berikut adalah beberapa sedikit maklumat lah ringkasan tentang isu ini. Contohnya permohonan fasa. Pacara Apin telah mengemukakan permohonan fasa untuk menamatkan perkahwinannya dengan Afiq Muiz. Permohonan ini telah diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Syariah. Jadi keputusan mahkamah akan memainkan peranan penting dalam menentukan akhir perkahwinan ini. Mahkamah akan menilai kes berkaitan dan memastikan syarat-syarat fasa dipenuhi sebelum membuat keputusan. Seterusnya ialah reaksi masyarakat. Isu ini telah menimbulkan pelbagai reaksi dalam masyarakat Malaysia. Ramai yang memberikan sokongan kepada pacar Amin dan manakala yang lain menunjukkan keprihatinan dan minat dalam perkembangan ini. Okey, seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan mengulas mengenai enactment Undang-Undang Keluarga Islam berkaitan isu Afiq Muiz dan pacara Apin tadi yang mengikut Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Baiklah, perintah untuk membubarkan perkahwinan untuk fasakh ini berdasarkan Seksyen 53 Perkara 1 iaitu seseorang perempuan atau lelaki mengikut mana-mana yang berkenaan berkahwin mengikut hukum syarak adalah berhak mendapat suatu perintah atau suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu alasan-alasan ini saya ambil daripada isu Afiq Muiz dan pacara Apin, iaitu yang pertama, bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh 3 bulan. Iaitu berdasarkan isu Afiq Muiz ini, pacara Apin mendakwa Afiq Muiz tidak memberikan nafkah selama beberapa tahun. Jadi enactment ini digunakan untuk menyelesaikan isu inilah. Dan yang kedua, pacara Apin juga mendakwa bahawa Afiq telah menampar bahagian mukanya sebanyak 5 kali selain menendang perut dan menumbuk dagu sebanyak 2 kali. Ini bertepatan dengan enactment Undang-Undang Keluarga Islam berkaitan isu iaitu
yang H iaitu bahawa suami atau isteri menganiaya isteri atau suaminya, iaitu antara lain 1. Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya. Jadi keseluruhannya isu perkahwinan antara Afiq Muiz dan pacara Apin ini adalah berdasarkan enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor dan berdasarkan perkara-perkara yang tertentu yang telah dilaporkan. Seterusnya, Okey, baiklah kita tengok kepada kesan fasaq. Suami isteri, yang pertama, suami isteri tidak boleh rujuk dalam tempoh iddah. Yang kedua, boleh berkahwin dengan akad nikah dan mahar yang baru. Yang ketiga, tidak mengurangkan jumlah talak. Keempat, talak suami tidak boleh berlaku ketika isteri dalam iddah fasaq. Yang kelima, isteri tidak layak mendapat mut'ah jika dia yang memohon fasaq. Terakhir sekali ialah isteri tidak berhak mendapat nafkah kecuali tempat tinggal. Okey, baik, inilah kesan-kesan fasaq yang kita lihat, kita boleh lihat secara dasar lah, yang kita boleh lihat mengikut undang-undang. Tapi ia juga memberi kesan kepada, contohnya kesan emosi. Bagi suami isteri, proses fasaq ni boleh menjadi sangat emosional dan mencabar kerana ia melibatkan perasaan kedua-dua suami isteri. Jadi ia akan beri pengalaman mempengaruhi kesihatan emosi dan mental mereka. Yang kedua, kita lihat kesan kepada sosial. Penceraian atau fasaq ni boleh membawa kepada perubahan dalam rangkaian sosial individu. Mereka mungkin kehilangan sokongan sosial yang mereka nikmati semasa perkahwinan dan boleh mengakibatkan isolasi sosial. Sepertinya contoh kehilangan kepercayaan daripada kawan, daripada keluarga, dan menjadikan mereka terkesan dengan perubahan yang mereka alami. Yang ketiga, kita lihat kesan kepada anak-anak. Sekiranya kedua-dua pasangan mempunyai anak-anak yang terlibat dalam perceraian atau fasaq ni seringkali mengalami kesan yang kuat. Mereka mungkin terpaksa berhadapan dengan keadaan yang penuh tekanan dan perubahan dalam struktur keluarga mereka. Ini boleh mempengaruhi perkembangan emosi dan psikologi mereka. Seterusnya, kesan kepada keagamaan. Kita lihat dari segi agama, fasaq ni satu langkah penting untuk memutuskan hubungan perkahwinan. Tapi ia mungkin melibatkan pelbagai tanggungjawab dan komitmen agama dan mungkin yang mereka berdua dapat merasai beban moral yang mereka perlu hadapi setelah cerai fasaq ini. Seterusnya, kesan kewangan dan harta sepencarian. Kesan fasaq ni juga membawa kepada isu harta sepencarian dan pembahagian harta antara suami dan isteri. Ini boleh menjadikan satu isu yang rumit mengakibatkan pergaduhan harta. Okay, seterusnya. Baiklah, seterusnya ialah kepentingan fasaq. Seperti yang kita tahu, fasaq ni merupakan satu kelebihan untuk para isteri daripada menimbulkan kemudaratan kepada rumah tangga. Kerana fasaq ni memberi kelebihan supaya para isteri menyelamatkan emosi mereka kerana penderaan emosi ni berbezalah dengan penderaan fizikal. Kesan tekanan mental ni tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, yang pertama, kepentingan secara keseluruhan ialah memberi peluang kepada isteri membuat tuntutan pembatalan perkahwinan. Seperti yang kita tahu, talak di tangan suami. Namun dengan adanya fasaq ni, dengan adanya fasaq ni, kita akan sebagai isteri, seorang perempuan, kita akan dapatlah menuntut hak-hak kita sebagai seorang isteri.
Seterusnya, mengelakkan kemudaratan yang ditanggung isteri. Contohnya seperti isu tadi ada mengatakan bahawa dipukul, tidak diberi nafkah. Jadinya isteri dapat mengelakkan kemudaratan tu. Seperti yang kita tahu, apabila kita berkahwin, nafkah dan semua tu ditanggung oleh suami. Jadi apabila hak-hak kita tidak diberikan dengan sebaiknya, maka dia akan memberi kemudaratan kepada seorang isteri tu. Jadi kita nak elak, kita boleh minta fasakh. Seterusnya sebagai peringatan kepada suami. Peringatan kepada suami ni maknanya jangan fikir hanya suami sahaja boleh menceraikan. Dia boleh melakukan apa sahaja kepada seorang isteri, tapi isteri perlu ikut sahaja. Sedangkan kita ada undang-undang fasakh ni yang memberi hak kepada para isteri. Seterusnya menghindarkan suasana yang kurang baik. Contohnya apabila berlakunya pergolakan rumah tangga yang menyebabkan suami isteri tidak lagi sehaluan dan menyebabkan fasakh, suasana dalam rumah tangga tu mestilah tidak ceria atau sebahagia seperti dulu kan. Jadinya bagi menghindarkan suasana tu, fasakh amatlah penting lah. Dan menghindarkan suasana yang kurang baik ni juga sekiranya ahli keluarga tersebut ada anak-anak macam diterangkan tadi, anak-anak tu kan akan terkesan sekiranya lihat ibu mereka dipukul, dizalimi oleh bapa mereka sendiri. Jadinya bagi mengelakkan perkara tu dilihat oleh anak-anak, fasakh amatlah diutamakanlah kepada para isteri. Yang terakhir ialah menyelamatkan akidah isteri dan anak sekiranya suami murtad. Murtad ni seperti yang kita tahu bukanlah tidak beragama Islam lah. Dia dah beralih, jadinya untuk menyelamatkan akidah keluarga dan menyelamatkan akidah keluarga iaitu kita dan anak-anak, jadinya bolehlah kita meminta fasakh. Berikut merupakan antara kepentingan kepentingan fasakh kepada para isteri. Baiklah. Saya simpulkan, fasakh ni ialah satu mekanisme yang penting dalam undang-undang keluarga Islam yang merangkumi syarat-syarat yang dibenarkan dan prosedur yang perlu diikuti untuk penamatan perkahwinan. Ini adalah langkah yang diambil dalam keadaan tertentu apabila terdapat masalah serius atau ancaman dalam perkahwinan. Fasakh adalah contoh bagaimana undang-undang keluarga Islam berusaha untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam perkahwinan sambil mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Jadinya fasakh ni kalau boleh kita perlulah elaklah cuba memperbaiki hubungan suami isteri jika terdapat ada masalah, salah faham dan sebagainya, kerana ia mungkin tidak dapat dilihat secara isu yang kecil, tetapi ia memberi banyak kesan kepada pelbagai pihak. Jadinya fasakh ni apabila terjadinya fasakh ni ia melibatkan pihak berkuasa seperti mahkamah syariah dan juga memerlukan bukti yang kukuh untuk membenarkan perceraian. Jadinya satu alternatif yang lain kepada perceraian melalui talak yang dibuat oleh suami, tetapi fasakh ini dibuat oleh isteri. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.